Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Khan. Okey guys, hari ni kita nak buat satu video. Video berkenaan tentang motor saya. Sebab ramai yang tahu saya pernah buat satu video dulu yang menceritakan tentang motor saya. Time tu motor saya standard pekak. So lah ni kita dah buat modifikasi. Kita dah tambah aksesori pada motosikal tersebut. So hari ni kita nak buat satu video yang kita nak tunjuk apakah barang yang telah saya letak atau saya tambah di atas motosikal saya. Apakah motosikal saya? Motosikal BMW S1000RR M Package. Okey. So sebelum tu, jom kita layan video ni kan. Okey, seperti yang mana kita tahu sebelum ni motor abang memang standard pekak. Okey, tak ada sebarang aksesori ataupun peralatan yang abang tambah pada motosikal tersebut. Tapi sekarang ni abang dah tambah beberapa aksesori di atas motosikal. Dan abang cuba terangkan sedikit. Dekat atas tu nanti korang boleh tengok lah, abang akan letak pricing dia sebagaimana harga-harga yang korang boleh dapat barang ni di pasaran. Tapi abang akan letak, abang akan cuba huraikan apa yang abang tambah dan apakah dia punya fungsi. Adakah semata-mata aksesori ataupun dia mempunyai sebarang fungsi. Okey, first kali benda yang paling visible yang kita nampak sekarang ni adalah winglet ni guys. Okey, so sebagaimana yang korang tahu, M1000RR itu adalah salah satu lagi motosikal keluaran terbaru BMW, M1000RR, di mana motosikal ni dia macam Panigale V4R lah. Untuk Ducati dia adalah motor yang paling high end. So untuk BMW ni M1000RR merupakan motosikal yang paling high end. So motosikal ni dah dilengkapi dengan winglet. So abang pun tambah juga winglet. Tapi yang macam korang tahu, winglet yang abang tambah ni hanyalah winglet custom saja. So abang tak ada pun tambah winglet M1000 tersebut. Ada beberapa reason lah kenapa abang tambah winglet ni. Antaranya adalah seperti mana yang korang tahu video sebelum ni, di mana abang telah terangkan abang mempunyai masalah apabila high speed. Motor ni dia dah tak, orang cakap apa, dia dah tak stable. Kita boleh nampak motor ni dia terhuyung hayang ke kiri ke kanan kan. So oleh sebab tu abang tambah winglet untuk mendapatkan downforce pada motosikal ni. Okey, honest speaking, bila abang tambah winglet ni, abang tak buat sebarang funnel test ataupun wind test sebagainya. Tetapi apa yang abang boleh cakap ialah based on experience, based on feeling tu, memang ternyata winglet ni dia lebih padu babe. So kita bila bawa motor pun handling kita secara automatik dia lebih sedap. Sebelum ni abang ada masalah bila dekat Sepang turn 3 buka koyak motor, kita terasa tayar depan melayang. Tapi kali ni memang dia lebih padu, dia lebih firm. Okey, macam saya cakap, winglet ni hanyalah custom. Tak mahal pun abang beli. Beli pun daripada mamat yang buat ni pun daripada Thailand rasanya. Orang Sawari Cup kan, dia buat benda ni. So dibawa masuk oleh supplier yang terletak di Penang. Abang beli dengan dia. So winglet ni bukanlah winglet asal. Kenapa abang pilih winglet custom ni? Dia nampak lebih handsome guys. Oh serius.
Berbanding dengan M1000 dia macam petak memanjangan. Kurang cita rasa tu kurang berminat pada winglet tersebut. Lebih minat dengan winglet yang custom ni. Alright, yang nombor 2 macam korang tahu ialah exhaust lah, paling visible kan. Benda-benda ni yang besar lah winglet, exhaust. Exhaust juga merupakan antara benda yang bertambah lah. Okey, exhaust ni kalau dicerita memang daripada segi performance kita dapat rasa motor lebih respon, dia engine pun lebih orang cakap apa, lebih lawas lah. Kita dapat rasa kita pulas pun motor pergi je kan. Tapi salah satu reason kenapa abang ni bukan fan kepada exhaust bising. Sejujurnya abang ni bukan fans kepada exhaust bising, tapi kenapa abang tambah exhaust Akrapovic ni, Akrapovic kan, original ni. Akrapovic original ni antara reason kenapa abang tambah exhaust ni adalah untuk sebenarnya motor ni enjin dia bunyi terlampau barai. Barai bunyi dia. So disebabkan bunyi enjin dia yang agak tidak senang didengar ni, so abang tambahlah bunyi exhaust ni lebih bising sikit. So tenggelamlah bunyi rattling. Sebab apa, dia menggunakan rocker arm, tetapi konsep dia mempunyai banyaklah, ada shift cam dan sebagainya. So dia menghasilkan bunyi agak kurang senang untuk didengar. So abang tambahlah exhaust untuk mengurangkan sikit. Tapi of course exhaust ni dia datang dengan horsepower yang lebih. Of course you boleh rasa dia punya respon pun lebih sedap lah. Alright. So next antara aksesori, yang ni aksesori lah boleh dikatakan bukan aksesori tapi dia ada purpose dia juga, ialah engine, kita panggil engine cover ataupun engine guard. Abang tambah engine guard ni, okey. Ada orang tanya dengan saya kenapa abang tak pakai frame slider. Kalau korang tengok frame slider abang tak tukar. Tapi abang tambah engine cover, engine guard ni kan. Dia ada beberapa reason kenapa abang tak pakai frame slider tapi abang menggunakan engine ni. Disebabkan frame slider ni bila kita jatuh at high speed, kita takut motor kita akan roll over. So untuk mengelakkan motor kita roll over, lebih baik kita pakai engine saja. Engine cover ataupun engine guard ni. Dia lebih selamat lah. Motor ni kalau dia jatuh low side ke apa, dia akan slide aja instead of dia roll over. Kalau motor kau sekali dah roll over, memang lagi severe damage dia. Alright. So ni adalah engine guard. Dan juga antara peralatan ataupun aksesori yang abang tambah lagi adalah guard, lever guard. Okey, lever guard daripada Fullsix ni abang tambah. Okey, kepada pengguna motosikal besar, saya recommend sangat pakai lever guard. Okey, kenapa kita kena pakai lever guard ni? Lever guard ni kita pakai bukan sebab nampak handsome ke, nampak ada taring ke kat kita punya tangan, bukan. Reason dia ialah lagi-lagi di bahagian brake. Reason dia ialah kalau kita tengah bawa dalam keadaan trafik yang sesak dan sebagainya, apabila kita terlanggar kereta belakang orang ke, ataupun kita tengah ride berkonvoi tiba-tiba terlanggar kawan ke kan, so dia tidak apply brake secara sengaja. Tak sengaja lah, tak sengaja tiba-tiba dia apply brake, so kita tak nak. So kita avoid tu dengan menggunakan kita punya lever guard ni. So lever guard ni dia macam protection daripada kita tertekan secara sengaja kita punya tak sengaja kita punya brake ni. Tu antara aksesori yang abang tambah lah. And then kita panggil apa, fork slider fork slider ataupun pin arm slider ke. Ni saya tambah lah, ni tak ada function sangat pun sebenarnya. Lebih kepada nampak macam macho kan. Sebenarnya tak ada function sangat. Okey, last but not least ialah kita punya windshield. Okey, windshield pun abang telah tukarkan kepada WRS, di mana kalau kita tengok windshield ni dia lebih tinggi, kedudukan dia lebih tinggi. So bila kita ride nanti kita macam menunduk kan, so dia potong angin, so kita tak rasa sangat pada bahagian muka kita. Sebab kadang-kadang bila kita ride ni kita menunduk, angin masih lagi kena, so kita mudah, apa orang cakap, kita tak potong angin lah. So kepala asyik dongak ke, last sakit tengkuk kan ride motor. So adanya windshield yang lebih tinggi ni, so dia lebih
lebih best lah. Kedudukan dia lebih best. Dia pun potong angin, so kita tak rasa sangat angin. Okey, abang dah terlupa ada satu barang lagi nak bagi tahu. Ni dia guys. Ini dia. Okey, antara aksesori ataupun benda yang abang tambah ialah kita punya footrest. Okey, kedudukan footrest standard ni dia lebih rendah. Tak silap saya lebih kurang 1 inci dia rendah. So abang dah tambah kepada yang racing footrest 6 inci. So apa yang boleh dicakap, dia lebih best lah. Kedudukan kita pun lebih best. And then bila kita masuk track day, tak adalah cepat sangat kaki kita kena pada tarmac. Yang ni abang tambah juga. Alright, dan juga seat call, single seat call. Sebab apa tambah ni? Sebab abang biasanya ride jauh-jauh. So kalau pakai seat yang belakang tu kan, pilihan seat nanti ada pula bini abang cakap abang bawa awet lain. So nak mengelakkan bini abang cakap abang bawa awet lain, abang pakai seat call, single seat call. Supaya tak adalah kan kita tengah-tengah ride, awak keluar dengan siapa? Dah pakai single seat call, takkan nak pergi dengan orang lain, betul tak? So itu abang dah pakai single seat call. Okey, selain tu tak adalah, motor ni masih lagi standard itu indah. Tapi beberapa pembaik ataupun pembaharuan yang abang buat ialah tambah-tambah aksesori, buang dia punya tail dia, so nampaklah lebih ganas kan. Sebenarnya abang prep motor ni untuk masuk track day. Hari tu kita dah try motor ni based on setup suspension yang terbaru. Sebelum ni kita ada masalah dengan suspension. Lani boleh dicakap dengan motor dia, babe, ambil corner dekat turn 15, turn 5, siku je baik. Memang sedap, motor memang respon lebih sedap. Terasa lah kali ni kita dapat rasa motor tu punya feeling lebih best. Sebelum ni abang ada masalah, Lani boleh dicakapkan dia lebih bonding tu lebih menjadilah sekarang. Motor pun lebih, kita dapat feel yang best bawa motor tu lah. Anyway, boleh abang cakap berbaloi lah. Berbaloi kan, ayat tu yang nak dengar. Sebab ramai tanya, berbaloi ke bang pakai motor BMW S1K 2020 ni? So far abang boleh cakap berbaloi, best. Tapi kalau ada di antara pengguna-pengguna yang nak, ataupun orang yang nak beli motor S1K, saya recommend beli sport package. Beli aja sport package. Kalau boleh elakkanlah pakai elektroniknya DDC ni. Pakai manual, saya rasa lebih best dia punya suspension dia, grip dia lebih firm, dia punya ni lebih best lah. Okay, anyway, terima kasih. Saya harap anda semua terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe channel abang. Okay, bolehlah komen, share video ni. InsyaAllah kita ada video yang terbaru lepas ni. Abang nak bagi tahu dengan korang, abang nak tunjukkan tips-tips bagaimana kita nak membeli motosikal second hand. Alright, so nantikan video tu. Dan apa-apa hal pun, enjoy video ni. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao.